ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Langkau, 89.0. Mereka yang ku kenali kini telah tiada. Kempen Tabung Pahlawan. Sebarang sumbangan layari tabungpahlawan.jhev.gov.my Pahlang Derma. Selagi nadi masih berterus. Memutuskan rantaian penularan penyakit COVID-19 adalah tanggungjawab bersama. Sebagai ibu bapa, sila pastikan anak-anak sentiasa mematuhi garis panduan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sewaktu di sekolah dan ketika perjalanan pergi dan pulang sekolah. Kita mesti menang. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam semua. Rakan-rakan saya intro setia bersama kami di IKIM waktu ini. Saat ini bersama-sama dengan saya Faiz Haji Osman dan kita bicara dalam segmen Dari Hati bersama dengan tetamu kita yang bahagia Tuan Haji Ikram Hussein menerusi aplikasi atas talian kita saat ini bersama-sama. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji sihat ya? Apa khabar? Saya sihat. Alhamdulillah. Terima kasih yang banyak bersama-sama dengan kita pada minggu ini, malam ini untuk kita bicarakan satu lagi topik yang saya kira kita dah pernah bicarakan pun sebelum ni bila kita buat siaran khas Dari Hati PKP, kita dah bicarakan dan malam ini kita kembali nak bicarakan semula sebab bila memandangkan hari demi hari kes semakin meningkat, melebihi 500 kes jangkitan harian dilaporkan. Jadi saya percaya dan pasti ada di antara sahabat kita, walaupun ada setengah kita boleh laluinya dengan tenang, boleh laluinya, boleh terima hakikat penularan jangkitan ini, ada setengahnya yang masih lagi
perlu menyesuaikan diri dengan keadaan ini yang sebelum ni kita dah sesuaikan, tapi kita dah kembali tenang sebelum ini, dan sekarang kita berhadapan sekali lagi yang disebut sebagai gelombang ketiga pandemik ini. Macam mana kita nak melihat serangan panik? Ada setengah orang rasa jantung berdebar, rasa sesak nafas, tapi tak tahu nak gambarkan perasaan tu apa, dan tak boleh nak cerita dekat orang apa sebenarnya yang dialami, sebab setengah orang tak melaluinya, maka mereka pun tak faham. Jadi nak dikongsikan pada malam ini, Haji, tajuk kita ketika serangan panik menyapa, ekoran pandemik COVID-19 ini. Anda rakan-rakan saya yang menonton di Facebook dan juga dengarkan di radio, boleh kongsikan soalan sama ada dekat Facebook, kita boleh kongsikan dekat situ, ataupun anda juga hantarkan kiriman 01129004 awal pun dah ada yang hantarkan kiriman soalannya. Kejap lagi nanti kami raikan. Dan kita nak teruskan bicara kita. Kita mulakan bersama dengan Yang Berbahagia Tuan Haji Ikram. Silakan Haji untuk bicara kita ketika serangan panik menyapa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Faiz, para asatizah, para guru-guru, para masyayikh, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni kita bertemu dan insya-Allah untuk kita bincangkan satu perkara yang subhanallah saya nampak dan lihat bila berlakunya PKPB, kita bagi fokus kepada negara kita ini dengan peningkatan kes COVID-19 ini, dan pelbagai lagi sebenarnya yang berlaku dekat luar sana yang saya rasa kita boleh lihat dan perhatikan. Ada di kalangan yang sebelum ini dah kehilangan pekerjaan. Kali ini memang total loss dah dalam bidang pekerjaan mereka hilang. Dan ada juga di kalangan yang diuji dengan terpisah antara keluarga, seorang di Kedah, seorang di utara, di selatan. Dan dapat kami sendiri pun di bahagian psikologi, di sahabat-sahabat saya sendiri pun menerima pelbagai permohonan permintaan untuk melaksanakan sesi kaunseling. Sebab berlaku peningkatan yang kami katakan agak mendadak, yang rasa sesak nafas, yang rasa bila tak keruan, bila berlaku keadaan-keadaan begini. Sebab satu keadaan mereka trigger balik apa yang berlaku masa awal bulan Mac dulu, kalau boleh kita ingat pertengahan bulan Mac bila berlaku PKP. Dan ada yang bersendirian bila melihat kepada personaliti yang berbeza-beza. Dan subhanallah, yang pertama dalam berhadapan dengan isu ini, saya nak mengajak kita balik kepada dasar kita dalam sebagai seorang Muslim, yang apa yang Allah firmankan, inna kulla syai'in khalaqna biqadar. Dan sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu ada nilai ukuran dalam surah Al-Qamar. Dan kalau kita lihat Nabi SAW perkuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW, tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minuna bil qadr khairihi wa syarrah. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, pada hari kiamat, dan kepada takdir, sama ada yang baik maupun yang buruk. Subhanallah, cantik yang apa yang Sayyidina Rasulullah SAW tegaskan, tekankan kepada kita, memujuk kita bila berlaku sesuatu keadaan yang sama ada kita bersedia atau tidak, terima. Ingat tak, dulu saya selalu kongsi, pertama accept, menerima, jangan denial, jangan katakan tak, jangan nafikan sehingga tak ada kita lakukan sebarang usaha untuk memulihkan. Sebab bila kita terima, maka kita akan pergi kepada step peringkat seterusnya, itu mencari solusi kepada isu. Jadi Haji dan semua para pendengar yang saya muliakan, mudah-mudahan malam ni jadi antara satu sisi-sisi yang dapat kita sama-sama lihat dalam perkongsian saya dan kita semua, dan berkaitan dengan apa yang sedang Allah tetap dan tentukan untuk kita semua. Dan ini takdir yang perlu kita terima. Dan dalam cerita tentang bab ini, kita juga kena faham bila berhadapan dengan isu apa sahajalah. Cuma malam ni kita fokus tentang panik ni. Saya akan cuba bawa kepada 4 perkara lah insyaAllah bila sempat. Yang pertama tentang ilmu. Dan untuk kita imani bahawa Allah tahu apa yang terjadi ke alam. Allah tahu. Sama ada secara global ataupun secara terperinci. Hatta setiap titisan air hujan tu jatuh ke mana pun Allah tahu. Nak kata begitu Allah mengambil berat tentang kita. Itu kena terima. Yang kedua, pencatatan. Apa yang kita lakukan, kerjakan, dicatat oleh Allah melalui para malaikat.
Kemudian al-masyi'iyah, kehendak. Takdir ni adalah kehendak. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Kalau Allah kata tidak akan terjadi. Dan al-khaliq, penciptaan. Segala sesuatu yang ada ke alam ni, yang makhluk yang Allah cipta ni ada hasil perbuatan Allah, ciptaan Allah. Seperti turunnya hujan, saya katakan tadi, daripada hujan tumbuhnya tanaman. Dan ada yang merupakan perbuatan hamba. Tapi kita sebagai sebab. Jadi bila Allah turunkan kerisauan, panik ini, mesti ada sebab kenapa. Untuk lihat. Haji, ada dulu klien saya bila dia kata dia akan sesak nafas tiba-tiba. Ingat nak mati. Panic attack ni dia macam, serangan panik ni macam, sekarang ni kita bernafas kan. Okay. Ada tak kita tiba-tiba terfikir, aku sekarang nak bernafas, pertama kena sedut ikut hidung dulu. Kemudian kena hembus melalui mulut. Okey, sekarang bernafas. Bayangkan setiap saat kita nak bernafas tu, kita kena fikir macam tu. Tarik keluar. Bayangkan. Jadi, bila orang diserang panic attack, dia terlupa. Dia bukan kata terlupa. Saya nak cuba nak mudahkan kefahaman kita semua. Bila serangan panik ni, seolah mereka tak boleh nak kawal pernafasan, pemikiran. Dia berkecamuk. Nak sedut ikut mulut ke, nak hembus ikut hidung. Bayangkan, jadi dia akan jadi kontradik dekat situ. Jadi kecelaruan dalam proses pengurusan diri ke diri mereka. Jadi ini hanya boleh dikatakan oleh mereka yang merasa. Justru malam ni kita ambil kesempatan untuk cuba memahami. Mungkin kita pun sendiri, Haji, bila cerita pasal panik ni, kita sendiri pun ada pernah rasa panik. Pernah tak kita berdebar macam tu? Kan? Dan tiba-tiba nak rasa macam berdenyut-denyut. Jantung ni macam ludak-ludak. Dia macam kuat tiba-tiba, tak tahu, out of nowhere. Kemudian berpeluh. Ini antara simptom-simptom. Tadi nafas, kemudian jantung berdebar-debar. Kemudian kita tak tahu macam mana nak kawal, macam mana nak rasionalkan, macam mana nak fikir untuk menenangkan keadaan. Jadi panic attack ni dia dengan anxiety attack dia ada sedikit perbezaan. Cuma simptom-simptom tadi lah yang saya katakan. Kalau anxiety attack ni dia ada kerisauan. Panic attack ni tak ada, datang tiba-tiba. Dia kadang-kadang tak ada trigger. Kalau anxiety attack dia ada distress, panic attack tidak. Kemudian anxiety attack ni dia ada restlessness, macam keletihan, tak boleh tidur. Panic attack anytime boleh, waktu dia tidur, waktu dia sedang berjaga, waktu dia bawa kereta. Sebab tu ada satu kes dulu, dia panic attack dalam kereta sebab sesak dalam kesesakan tu, dia tak tahu nak buat apa, jadi dia tekan minyak terus langgar kereta di hadapan. Sebab dia fikir ketika itu dia perlukan bantuan, dia tak boleh nak jerit, tak boleh nak bercakap. Jadi bila dia langgar, orang akan berkerumun dengan dia. Orang akan melihat dia untuk beri bantuan pada dia. Jadi tuan-tuan, perkara ni perlu kita fahami dengan jiwa yang besar. Dari sudut ilmu tadi saya katakan tadi. Kemudian kita tengok kenapa Allah cipta keadaan ini berlaku kepada seseorang. Tentang panic attack ni. Kemudian anxiety attack, banyak ni dia. Anxiety attack ni juga dia ada fear, ketakutan terhadap sesuatu. Itu anxiety. Tapi panic tak. Tadi saya kata, suddenly, tiba-tiba, apa-apa saja boleh berlaku. Panic attack pun boleh jadi kepada fear, ketakutan kepada sesuatu. Dia tak boleh orang yang ramai, dia tak boleh stres dalam, misalnya, satu-satu benda dia nak lakukan. Saya ada satu klien, dia kata, dia kalau dia terpaksa keluar juga, dia jumpa orang ramai, mungkin ada urusan dekat luar, dia akan pakai baju yang tutup badan dia. Hoodie aja kan, yang dipakai tu kan, hoodie. Ya, hoodie saya dia tutup. Jadi dia kata bila berlakunya ada SOP mewajibkan pakai mask, dia cakap dia cukup suka, dia kata. Sebab dia rasa orang tak akan kenal dia. Dia senang nak buat kerja. Dia rasa covered. Ya, subhanallah, betul. Jadi dia kata lagi bila begitu dia rasa dilindungi. Tadi dia rasa dilindungi. Dia boleh buat satu, orang tak kenal dia. Dia boleh bercakap dengan orang biasa. Jadi ini antara simptom lah untuk kita kenali. Mereka okey, mereka macam kita juga. Tapi kadang-kadang bila serangan ni menjelma, dia tak boleh nak kawal. Okey, dari sudut fizikal, tadi saya kata heart palpitations, dia degupan jantung tu dia accelerate, naik tinggi. Dia anxiety dan juga panic attack dia ada perkara yang sama. Kemudian chest
Dia kita punya bahu ni, sakit bahu. Dua-duanya ada anxiety attack, pain, itu antara dia punya simptom dia. Kemudian pernafasan tadi saya sebutkan tadi, dia pendek pernafasan tu. Kemudian tekak ni dia rasa macam tercekik, macam choking, kan? Macam ada seharian klien saya ni dia kata dia minum air, kan? Tapi ada waktu-waktu bila bercakap dengan orang dia rasa macam kering sangat tekak dia. Dia jam-jam tu juga lalu nak minum air. Kemudian mulut kering. Biasa kan kita mulut kering kalau kita berdebar, kita nervous, mulut kita akan kering. Berpeluh tu biasalah, tangan ni yang peluh yang tiba-tiba banyak sangat dekat badan. Kemudian muka dia jadi flashes, hot flashes, macam panas, merah-merah kemerahan. Ini antara kemudian dia punya getaran tangan, shaking, dia rasa dia panggil numbness, Allah SWT Muhammad, numbness Allah SWT, numbness lah, dia rasa macam kemudian sakit perut, macam rama-rama dalam perut tu kan. Butterfly stomach dia rasa tiba-tiba. Ada kan, pernah tak tuan-puan rasa bila nak naik bas kan, nak naik kenderaan awam, padahal dah buang air kan, dah kering kan segala macam, tapi tetap juga nak buang air, tetap juga sakit perut. Dan kemudian rasa tak keruan kat dalam perut ni, jadi itu tanda-tanda. Tapi bezanya, tuan-puan jangan terus diagnose diri sendiri. Betul lah, maknanya saya ada panic attack, anxiety, tidak, kan? Bukan begitu cara diagnose. Dia perlukan yang berkeahlian. Kami kaunselor psikologi, kami boleh diagnose secara kasar, tapi yang menentukan secara dalam adalah klinikal psikologi dan psikiatri. Jadi cubalah dapatkan talk terapi pada awal bila berhadapan dengan panic attack. Sebab kita dapat berita macam-macam nanti. Kalau hari ini, kalau tuan-puan lihat macam-macam berita tentang tidak ketentuan negara lah, dengan COVID-19 yang meningkat lah. Kalau dulu kita kejutkan, kalau dekat Twitter pun. Ya. Ya betul. Kalau dulu masa awal PKP ingat tak, 100 jumlah kes pun kita dah jadi huru-hara kan. Betul Haji, ini risau. Sampai 800, 700, 900 tak sampai lah 900 kan. Tapi tinggi, jumlah yang tinggi. Bayangkan. Jadi tuan-puan, ini perkara yang kita kena terima tadi. Saya katakan tadi, terima, accept dahulu. Cuma kita cari punca. Jadi sebenarnya kita dah pergi jauh untuk pengenalan kepada tajuk kita hari ini. Cuma apa yang saya nak bawakan untuk kita sama-sama faham, ini semua Allah tetapkan. Kita kena terima, apa-apa pun kita kena terima. Tadi dengan 4 perkara tadi, al-ilmu, al-kitabah, pencatatan, saya katakan al-masyiyah, kehendak Tuhan, Tuhan tahu sebab, al-khaliq, penciptaan Tuhan jadikan tu mesti ada sebab dan keadaan. Jadi insya-Allah kita sambung selepas ini. Terima kasih banyak Haji untuk mukadimah bicara kita dalam tajuk ketika serangan panik menyapa. Kita nak menyebut tentang pandemik COVID-19 ini. Saya pasti ada soalan-soalan yang anda nak kemukakan. Sila singgah dekat Facebook kita bersiaran secara langsung pada malam ini di Facebook kita IKIM FM, ataupun anda juga boleh tanyakan soalan dekat WhatsApp 011 29004004. Haji, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan sahabat-sahabat pendengar kita untuk tajuk bicara kita pada malam ini. Jangan ke mana, kembali seketika nanti di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ada yang melihat mawar cantik seadanya, matanya asyik nikmati pesona karya Tuhannya. Ada juga melihat mawar tak seindah rupa, walau dihadirkan kepadanya yang terindah. Apakah benar atau sememangnya begitu? Sering persepsi mengganggu tingkahku. Lihatlah dunia persis mata lebah, pastinya pandanganmu pada mawar tak berduri. Sudah cukup drama, dukari cerita, realiti indah dunia tak sekali.
berkata pada petir yang menyambar, sesekali kami menerang jalan di depanmu. Ada yang berkata hujan gegap gempita, kawan hadiah akan pelangi sesudah bencana. Semua derita melukai dirimu, sering persepsi mengganggu tindakanmu. Mungkin impianmu di matamu kabur, siapa tahu kau sudah di tempat sebaiknya. Tiada cantik walau mawar seribu, kerana di mata pesimis hanya terlihat durinya. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Sungguh mengagumkan urusan orang beriman, setiap yang menimpa itu kebaikan. Lihatlah pastinya pandanganmu pada mawar tak berduri. Sudah cukup sama suka dicerita, realiti indah dunia tak sekadar kau sanggapi. Impian riamu di matamu kabur, siapa tahu kau sudah di tempat sebaiknya. Tiada cantik walau mawar seribu, kerana di mata pesimis hanya terlihat durinya. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Ma'arif Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak. Dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari Hati, kita berkongsi, mencari solusi. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yap, semuanya bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita masih lagi dalam segmen Dari Hati bersama dengan bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Ketika serangan panik menyapa, kita bawakan pada malam ini. Anda, rakan-rakan saya, berkongsi dekat Facebook IKIM FM soalan-soalan anda, juga di WhatsApp 0112900404. Kita nak sambung lagi perbincangan kita, Haji, untuk tajuk kita pada malam ini. Silakan. Okay, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Tuan-tuan, perempuan, para ayah, para ibu yang saya muliakan, tadi saya sempat lihat komen-komen sahabat-sahabat kita di live FB, langsung di FB kita. Ada yang menyatakan bagaimana yang saya kongsikan tadi, itu yang mereka rasai dan lalui. Saya suka, tadi saya terbaca nama Zam, saudara Zam, yang beliau kata kalau beliau diserang panic attack, mana beliau akan terus pergi ke hospital. Bagus, subhanallah. Di jabatan psikiatris. Saya suka dengan apa yang disampaikan. Dan ini menjelaskan bagaimana antara cara dan kaedah kita berhadapan dengan isu panic attack.
Jangan malu, jangan segan untuk berjumpa dengan mereka yang berkeahlian. Itu stigmanya Haji, macam mana tu Ji? Itu stigma masyarakat. Betul. Sekarang ini yang kita kena lawan hari ini. Stigma ni berkali-kali saya katakan, kesihatan mental, isu penyakit mental ni semua orang boleh berhadapi. Tuan-puan sebagai doktor, maafkan saya, tuan-puan sebagai seorang asatiza, ustazah, DJ radio sendiri pun, dan kaunselor sendiri pun, menteri, tak menteri, saya nak katakan semua orang dia akan ada trigger issues bila berhadapan dengan serangan penyiasatan. Dan cuma saya suka nak bawa teman-teman perempuan semua kepada dalam ujian ini tuan-puan, bila cerita tentang anxiety, panic attack ini, jangan, tadi saya dah tugaskan kan, ada 4 perkara tadi dalam kehidupan ini. Kita kena faham kenapa meletak keadaan ini. Dan cuba baiki perkara-perkara asas dalam ibadah kita. Ini saya selalu kata sebab klien-klien saya begitulah yang akan kami lakukan. Kita kena berjiwa besar malam ini untuk terima dari satu sisi pandangan yang lain yang cuba saya nak kongsikan. Tuan-tuan, baiki dulu kita punya ibadah kita dengan guru yang berkeahlian, yang bertauliah. Solat kita, yang benda-benda perkara paling asas. Ya, saya tahu ramai klien saya memang solat dia Haji subhanallah lebih hebat. Malam tak tinggal tahajud. Tapi akhirnya bila kami secara bersemuka ni pergi lebih dalam, melihat dari satu ibadah ke ibadah lain untuk kita kongsi, ada rupanya keadaan-keadaan yang tidak seimbang. Mungkin dari sudut kefahaman, tindakan, amal apa yang patut diutamakan dahulu. Dan jadi saya suka bila tuan-puan kita baiki solat, baiki ibadat kita yang asas dengan guru, dengan kefahaman kita daripada, sebab ini antara perkara asas. Contoh bacaan kita. Dan contoh kenapa kita lakukan ibadah tersebut. Dan lepas solat, alhamdulillah selesai, jangan terus bangkit, buatlah zikir-zikiran, especially sebelum subuh. Bangkit 2 rakaat dulu awal tu, buatlah tahajud kalau boleh. Kemudian qobliyah subuh. Kalau boleh, kalau tak boleh sangat 2 rakaat dulu, cuba usaha. Sebab subhanallah dia akan ada beza. Kemudian selesai subuh, zikir kan, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah, sampai habis 10 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma antas salam. Lepas tu Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, tasbih, tahmid dengan takbir 33. Ya, memang akan ada kesan pada diri. Ini yang disampaikan oleh guru-guru kami. Sebab isu ujian itu pun dia ada kaitan juga dengan amalan kita, amalan kita. Tapi tadi Haji kata ustazah pun kena. Takkan mereka tak buat? Tidak. So, hidup kita ni tuan-puan, dia bukan sekadar kita beribadah, tapi kita lupakan pula dengan hubungan mualah kita dengan orang lain, hubungan kita dengan masyarakat. Macam mana kita nampak orang tu, apa perkara pertama yang kita buat? Adakah kita menghukum? Macam mana kita menyapa? Macam mana kita terima teguran, herdikan, kata-kata makian, disampaikan kemarahan. Jadi adakah kita menyimpan atau kita melepaskan, dengan cara bagaimana pula? Bagaimana emotional intelligence kita? Macam mana emotional spiritual quotient kita, ESQ kita? Jadi perkara-perkara ni dia ada saling berhubungan. Maksud saya emotional ni emosi, spiritual pengurusan. Dalam kita nak mengutamakan, kalau orang marah kita, apa tindakan kita pada kemarahan tersebut? Adakah kita marah balik? Jadi dalam kesempatan malam ni untuk saya bawa semua, untuk kita faham ada beza antara harap dan takut, rohbah dengan rohbah. Sebab kadang-kadang kita melihat rohbah ni meminta, rendahkan diri semata-mata, dan dia kita kena mengharap sepenuh hati dengan penuh kecintaan kepada orang yang kita cinta, kepada sesuatu yang kita cinta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita beribadah. Dan rohbah pula takut yang sebabkan seseorang tu jauh daripada sesuatu yang ditakuti. Allah SWT Muhammad, dan rohbah ni dia ada makna yang hampir sama dengan rojak, tapi keduanya ada perbezaan. Jadi
saya nak mudahkan dia kefahaman kita. Kadang-kadang ketakutan terhadap sesuatu tu melebihi jangkauan daripada rasional kita. Dan sebab itu bila berlaku sesuatu, kita hilang fokus, kita nak takut ke atau kita nak hadap. Sebab tu antara terapi-terapi yang ada dilakukan, saya selalu bertanya kepada sahabat saya yang dalam bidang clinical psychologist, psikiatris, mereka akan ada terapi untuk klien-klien ni berhadapan dengan ketakutan tu, tapi berperingkat. Jadi sebab tu saya katakan tadi, sama juga dengan ibadah kita. Kalau kita beribadah dengan pengertian, kefahaman, kita ngaji sungguh-sungguh tentang raghbah, tentang rahbah tadi, dia akan ada kefahaman yang jelas. Dan betapa apa pun yang datang, yang hadir, saya tak kata kita boleh biarkan macam tu saja, tapi kita boleh berhadapan. Bukan kita terus terikut dengan apa yang dimahukan oleh suasana ketika itu. Dan anxiety ni, tipikalnya dia macam satu keadaan stres, threatening, ancaman yang akan dirasai. Tapi panic attacks ni dia adalah, dia tak ada, dia disebabkan oleh stres. Dan dia akan berlaku, panic attack ni out of blue. Suddenly, tiba-tiba saya katakan tadi. Kalau anxiety ni dia boleh jadi mild, dia boleh jadi moderate, dan dia boleh jadi severe. Sampai terpaksa panggil bantuan perubatan untuk hadir. Dan sebagai contoh, anxiety ni dia boleh jadi ketika pemikiran kita ni terlalu sibuk, hari demi hari dengan aktiviti yang memenatkan. Kalau tuan-puan tengok kajian mobiliti kebangsaan tahun 2019 menunjukkan wanita antara kumpulan yang tinggi bandingkan lelaki, bila diceritakan tentang isu kesihatan mental. Sebab antara perkara yang dinyatakan kat situ, selepas kerja pulang, menguruskan suasana rumah pula, melaksanakan tugasan dekat rumah. Jadi hektik ni, dia kepenatan, keletihan. Sebab tu dia kena ada balance lah. Dan dia tak cukup dengan wanita tersebut. Dan dia perlu moral support daripada persekitaran. Kalau seorang wanita, mungkin suami dia, anak-anak dia, adik keluarga, bila balik rumah mungkin boleh memudahkan. Contoh mengemas rumah, basuh pinggan. Jadi dia tak adalah akan turun terus dia punya tahap anxiety tu, tapi sekurang-kurangnya dia akan ada suasana kelegaan, melihat adanya seseorang menghulurkan bantuan. Jadi maksud saya, setiap daripada kita ni ada peranan sama tuan-tuan sebagai seorang isteri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak-anak, dalam memberi bantuan, sokongan ni dia masing-masing dia kena ada tahu bagaimana nak berfungsi, walaupun sekecil-kecil keadaan. Dan ketika panic attack ni tuan-tuan, dia punya dia tak boleh nak kata susah nak kawal, fight or flight. Dia macam dia cuba nak lawan, tapi dia luar kejangkauan. Tuan-tuan pernah tengok tak orang yang nafas tu saya katakan tadi kan, dia tak boleh nak jaga. Tu out of flight dia panggil kan. Dan selalunya physical symptom ni dia lebih teruk daripada symptom anxiety. Dia boleh akan anxiety dulu, dia boleh pergi kepada panic attack. Dan panic attack ni biasanya dia punya trigger, penyebab dia adalah ketakutan. Dan daripada ketakutan dia boleh kena lagi serangan yang lain. Dan dia boleh bawa kepada sikap behavior seorang. Contohlah, kita kalau tuan-puan tengok ada berlaku orang memukul, bergaduh, satu tindakan yang agresif, yang kita tengok tak sepatutnya berlaku, benda kecil je kot, tapi tuan-puan jangan terus menghujam dengan hukum, sebab ketika itu mungkin mereka diserang oleh panic attack. Mereka tidak dapat nak mengawal tu serangan. Jadi cara dia adalah tadi saya katakan tadi, sampai yang melanggar belakang kereta tu semata nak dapatkan perhatian bantuan. Jadi mungkin sambung sikit lagi antara penyebab juga panic attack tuan-puan adalah stressful, kerja yang stres, nak kerja due date. Tadi saya kata memandu ni pun boleh jadi perkara stres. Sebab tu tadi saya selalu kata pada isteri, pada para isteri kat luar sana,
ini selingan je lah. Saya. Bagi para isteri, bila masuk hari hujung minggu, Sabtu Ahad, rehat bagi para isteri adalah berjalan keluar sejauh 92 km. Okey? Tapi rehat bagi para suami adalah dengan duduk di rumah. Diam-diam duduk kat rumah, itu rehat bersama. Tapi dia berlawanan dengan keinginan isteri. Tapi jangan salahkan isteri, sebab mungkin mereka duduk dekat luar, balik rumah dah tengok macam-macam rumah, ngemas, menyapu. Jadi mungkinlah kebosanan. Jadi cara mereka meriliskan, mententeramkan jiwa tu dengan berjalan. Tapi akhirnya janganlah 92 km. Cuba cari tengah-tengah sikit ke kan. Maksud saya ni selingan sajalah. Maksud saya masing-masing kena ada check and balance lah. Abang takkan abang nak baring dia dekat depan TV kan. Tak, abang tak baring, abang baca buku je lah. Tapi cubalah kan, bergeraklah sedikit. Berkebun ke apa. Tapi kena ada Saudara Muhammad dia panggil MOU lah. Mutual understanding antara kedua-dua. Haji? Saya terima kasih banyak Haji, insyaAllah. Dan cumanya Haji, cuma time PKPB ni kena bertabah jugalah. Saya duduk kat rumah masing-masing, tak nak rentas daerah. Okey, apapun pada anda, soalan-soalan anda akan saya kemukakan selepas ini. Bicara kita dalam segmen Dari Hati, tajuknya ketika serangan panik menyapa. Apapun itu bicara yang kita nak bawakan. Kalau ada soalan-soalan lain daripada tajuk kita pun, insyaAllah kita akan cuba raikan juga. Dan ada beberapa soalan-soalan akan kita yang 2 minggu lalu yang tak sempat kita raikan pun akan kita bawakan pada malam ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami untuk bicara kita dalam segmen Dari Hati ketika serangan panik menyapa. Ini di Akustik Sebiru hari ini. Sebiru hari ini, birunya bagai langit terang benderang. Sebiru hari kita bersama di sini. Seindah hari ini, indahnya Bapermada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam tali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan kita terakhir kalinya, hapus air mata meski kita kan terpisah. Selamat jalan teman, tetaplah berjuang, semoga kita bertemu kembali. Kenang masa indah kita, sebiru hari ini. Seindah hari ini, seindah hati kita, indahnya Bapermada di taman surga. Seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bukankah hati kita telah lama menyatu dalam kali kisah persahabatan ilahi? Pegang erat tangan
permadani taman surga, seindah hati kita, walau kita kan terpisah. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kobo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yep, Inspirasi Inforia Islami bertemankan saya Faiz Haji Osman waktu ini bersama kita dalam segmen Dari Hati ketika serangan panik menyapa, dan insyaAllah kita nak bawakan soalan-soalan rakan kita di Facebook, di WhatsApp. Ada juga yang berkongsi dengan kita soalan-soalan sebelum ini. Tapi sebenarnya kita nak bawakan dulu Haji antara rakan kita yang kongsikan soalan di Facebook Haji, yang bertanya dengan kita bagaimana nak hadapi orang yang panic attack di hadapan kita. Apa tindakan pertama yang boleh kita lakukan Haji? Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Bila keadaan tu berlaku, orang di hadapan kita tu tuan-puan, jangan kita terus kata sabarlah kan. Kalau panic attack ni, kalau kita fokus pada panic attack, di pernafasan dia, minta dia untuk bernafas secara perlahan. Tarik, kata sebut nama dia, Ikram, tarik. Okey, tahan, hembus. Ikram, tahan. Okey, hembus. Ikram, tarik. Okey, sekarang hembus. Sebab dia perlu bantuan daripada luar untuk bagi tahu apa tindakan dia patut buat. Sebab bila kita panik, bayangkan tuan-puan, bila kita panik, kita lemas. Kita tak tahu dah. Kalau orang datang selamatkan kita, kita akan pegang orang tu, tarik. Sekali dengan dia akan lemas sekali. Sebab itu, ni contoh, waktu kita sedar, kita beritahu dia. Ambil nafas secara perlahan, tahan, hembus. Begitu. Okey, sekarang tarik ikut hidung. Ikram, tarik ikut hidung. Okey, tahan kejap. Okey, hembus. Okey, buat beberapa kali sampai kita nampak perubahan dia macam macam tu kan, sampai dia tenang. Buat, maknanya kita usahakan. Kemudian bagi tahu dia, awak dalam keadaan sedang tak berapa selesa kan, tidak mengapa. Okey, cuba bernafas dengan baik, tenang. Kemudian jangan pula orang yang kerumun tu, jangan kita kerumun ramai-ramai lagi, lagi dia akan panik. Jadi minta orang ke tepi. Orang yang kalau kita yang tahu cara kaedah merawat tu, kita dekati dia. Yang lain kita minta lebih berjauhan, sebab bila ramai tengok dia akan lebih rasa panik. Kemudian praktis mindfulness. Tapi saya suka dalam Islam ni, kita punya mindfulness waktu kita dah tenang, dah boleh bernafas dengan baik, waktu kita tarik nafas, dia punya cara kiraan 7. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hembus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hembus. Kemudian tarik 7. Tahan 8. Hembus 9. Tarik 7. Tahan 8. Hembus 9. Okey. Bila dah biasa, kita dah dapat kawal lah pernafasan kita keluar ikut mulut. Tambah lagi. Contoh yang saya selalu kata, bila tarik, dalam kiraan tu sebut Allah sampai 7. Tahan Allah. 8. Hembus Allah. Jadi tuan-puan, kita punya degupan tu dia insya-Allah dia akan turun dengan keadaan yang subhanallah segera. Jadi jangan terlalu mendesak lah. Contoh, kenapa tak slow pun? Itu kita panik lagi lah. Jadi cuba kawal, tarik hidung, mulut. 7, 8, 9. Dia ada juga yang lain kiraan 5, 7, 8 tapi yang biasa saya amal adalah 7, 8, 9. Baik, tuan-tuan, itu antara perkara lah yang boleh dilakukan awal kepada mangsa. Tapi jangan kata, sabar ni, awak kena mengucap ni, awak kena ni, betul lah tu. Tapi sekarang ni bantu bani asas dahulu.
Kita kena pasti sekiranya dia confirm dia serang panic attack, makna ajar dia bernafas kan. Tapi lainlah kalau dia ada sakit-sakit yang lain kan, mana bantuan secara first aid tu perlu dilakukan lah kan. Dan jangan lupa untuk telefon ambulans kan, pihak hospital berdekatan untuk merawat kan keadaan ini. Tuan-tuan elakkan daripada bertanya kenapa ni, tu dia akan tambah panik kan? Jadi tenangkan dulu kan. Perkara pertama adalah menenangkan mangsa kan Haji. Saya. Terima kasih banyak Haji untuk respon itu. Selanjutnya adalah akan kita kongsikan siapa pernah alami pasti akan rasa pelik itu dekat Facebook dia kata. Tapi Alhamdulillah lepas jumpa bahagian psikologi hospital dia ajar cara pernafasan semasa serangan. Nak positifkan diri memang susah, tapi kena tenangkan diri dengan bernafas secara normal. Ada soalan akan kita berkongsi juga di Facebook, baru je datang soalannya. Katanya stres pasangan frontliner semasa musim PKPB, work from home, kerja deadline, uruskan anak-anak dengan bantu kerja sekolah atau online class, tak pasti panik atau anxiety attack dah. Apa yang perlu dilakukan kalau terkena serangan ini? Antara keduanya lah Haji, tak nak bezakan dah mana satu. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan jangan kita lupa kan, doakan kita punya frontliners kita dekat Sabah kan. Subhanallah. Tuan-tuan cuba bayang, kita satu Malaysia dulu satu hari 200 kes kita dah melompat risau bimbang. Tapi di Sabah hari ini subhanallah 500 lebih, 600, 400. Doa banyak-banyak tuan-tuan, sahabat-sahabat kita kat sana, mereka sangat perlukan bantuan kita. Dan begitu juga yang sahabat-sahabat kita yang deploy. Yang ni tak lupa ni, frontliners kita yang deploy barang-barang peralatan dan diri mereka sendiri kan, para petugas kesihatan keselamatan dekat Sabah. Moga-moga Allah pelihara mereka dan keluarga mereka juga. Amin Allahumma amin. Dan subhanallah, saya yakin tuan-puan kan, Haji Faiz sendiri pun sebagai DJ dia ada lifestyle yang terpaksa diubah kan. Kita punya KP IKIM sendiri pun subhanallah kan, banyak online kan, sesi online ramailah saya tengok kan. Jadi ini lifestyle kan, gaya hidup kita yang perlu kita terima. Dan semua kita ni lah frontliners kan. Kata KP, Tan Sri Kesihatan kita, DJ kita kata semua orang adalah frontliners ketika ini untuk menjaga SOP yang perlu kita patuhi. Dan tadi balik pada persoalan tadi, dalam keadaan kerja, tugasan rumah kan, jadi jangan kita pula yang dekat luar ni menambah beban. Alah ini bila PKPB ni seronok lah diorang duduk kat rumah kan. Tapi kita tak tahu apa yang sedang dialami kan. Sungguh. Ni best lah duduk kat rumah je. Dia tak tahu yang majikan mohon macam-macam daripada mereka yang duduk kat rumah. Kadang-kadang lagi sibuk aja sebenarnya bila kerja daripada rumah. Sungguh. Tapi dia masing-masing lah. Jadi janganlah, pada saya agak kurang bijak lah bila kita membanding-bandingkan kerja sana tu lebih ringan, kerja saya ni lebih berat, kerja orang tu ini. Sebab kita tak duduk kat tempat dia. Betul. Jadi kita hentikan negativiti macam ni ya. Masing-masing ada tugas peranan dia yang daripada atas sampai ke bawah ya. Sebab itu akan merendahkan kita punya kadar tekanan yang tak perlu tambah pun dalam hidup kita, iaitu membanding-bandingkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, balik pada tadi, relaksasi ya. Tanya relaksasi pada puan ataupun tuan yang bertanya tadi, cuba imagery. Okey, insyaAllah hari ini saya kerja daripada rumah, nak uruskan anak dahulu, lepas tu masak, lepas tu urusan ni. Okey, contohlah dalam bekerja daripada rumah BDR ada 3 atau 4 benda yang kita kena buat. Okey, dan sediakan yang nombor 5. Okey, saya akan sedia untuk terima apa-apa saja yang diarahkan ataupun yang diperlukan. Contoh anak-anak terpecahkan televisyen contoh kan. Jadi kita tahu okey ini perkara yang kelima yang perlu saya uruskan. Tapi yang pertama sampai ke 4 tadi dah ada dah. Kan jadi hari-hari kena ada rasa macam tu supaya imagery ni penting kan, sebab kita berusaha fikir okey apa yang akan berlaku. Dia macam ni tuan-puan, kita nak pergi satu tempat yang kita jarang pergi, apa yang kita buat hari ni? Kan? Kita akan tengok maps dulu kan. Tengok jam ke tak, tengok ways kan, sebab kita merancang, sebab kita imagery okey kalau jalan macam ni ke mana saya nak pergi. Kan kalau orang tanya Ikram macam mana nak pergi ke Masjid Negeri Shah Alam, nak sebut jalan tu masuk-masuk kan kita akan tengok pejam mata kan. Itu imagery dah tu
supaya kita dapat menyusun ke sini ke situ. Itu penting. Selamat. Kemudian masa relaxation. Ni bagus. Contoh sekarang Haji, kalau kita duduk macam ni kan, boleh tak kita sedang rasa kepala kita tanpa sentuh? Okey, sekarang pergi ke bahu. Dengar suara saya saja. Okey, sekarang pergi ke bahu. Dapat rasa tak bahu? Cuba naikkan kanan, naikkan kiri. Okey, itu rasa bahu kita. Okey, cuba rasa dekat tengkuk. Ni tak payah sentuh, ni tak payah sentuh. Kan? Cuba dengar saya cakap, cuba fikir terus pergi ke tengkuk. Okey. Okey, sekarang pergi ke sendi lutut. Okey, rasa. Okey. Itu cara kita relax, masa relaxation. Okey, waktu cakap dari tengkuk tu, okey, cuba pusing-pusingkan sedikit tengkuk. Okey, bahu cuba angkat ke depan, ke belakang. Tu masa relaxation. Kita nak divert. Sekarang ni tadi kita stress, tension, kita fikir macam-macam. Sekarang kita ambil masa, kita relax. Dan subhanallah, tuan-tuan. Subhanallah. Dan dalam tekanan, pairingkan sabar dan solat. Apa kena-mengena, betul tak kan? Tapi subhanallah. Tuan-tuan, saya cuba nak kongsi pengalaman lah. Bila kami ada kayuh basikal jauh-jauh ni, sampai ke Zuhur, sampai ke Asar je kan. Dia akan jadi badan yang akan penat sangat. Memanglah cari penyakit. Cari penyakit betul lah, saya setuju. Tapi sambil nak jaga kesihatan badan, dia akan krem semua tau Haji. Tuan-tuan, krem. Rasa sakit sangat kaki-kaki. Tapi subhanallah, bila nak solat Zuhur kan, ambil wuduk, dia akan sejuk, akan lega. Itu pertama. Yang kedua, bila rukuk, sujud, duduk terus sujud, kami punya masa dia akan macam dia akan tense kan. Dia akan stretch balik, dia akan kendur. Jadi subhanallah, jadi tuan-tuan tambah lagi masa relaxation ni dengan solat. Carilah masa sedikit untuk solat. Subhanallah, dia akan ada kesan. Kemudian doa, ya Allah, cakap macam mana kita cakap, mengadu, ya Allah, aku ni hamba Kau, ya Allah, aku perlukan bantuan ni, aku perlukan petunjuk ni sangat-sangat. Cara kita cakap. Tuan-puan, saya cuba hayati apa yang cuba saya sampaikan untuk tuan-puan amalikan. Sebab hidup kita, tuan-puan, akhirnya saya nampak apa pun masalah beban dalam kehidupan kita ni, kita akan berbalik kepada Allah. Cuma saya sebagai psikologis, kaunselor, saya cuba bantu daripada satu sudut yang berbeza. Tapi akhirnya saya nak ajak semua kita kembali kepada asal kejadian kita. Dengan bantuan lah, dengan bantuan. Jangan belajar sendiri-sendiri je kan. Tu bahaya tu kalau kita belajar sendiri kan. Tambah zikir-zikir yang kita sendiri pun tak tahu kenapa kita zikir untuk tujuan tu. Jadi biar ada guru lah, bimbing. Okey. Seterusnya tadi puan, selain daripada apa saya kata tadi, kemudian tutup mata. Tapi tutup mata jangan sampai tertidur kan. Tutup mata tadi. Okey, relax. Okey, insyaAllah Ikram, aku boleh self-talk. Ikram, okey, kau boleh buat ni. Kau boleh buat. Kan, satu-satu. Dan kalau rasa sangat terlalu banyak sangat perkara nak dilakukan, ambil untuk mandi. Kita mandi. Ini para psikologis barat, dia bagikan cadangan-cadangan ini, mandi. Tapi sedangkan kita, tadi saya katakan, kita ambil wuduk. Kan? Kita ambil wuduk. Nabi pesan kat kita, kalau marah dalam keadaan penat, marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kan? Kalau duduk, kita baring. Kan? Ambil wuduk. Subhanallah. Dan aromaterapi lah. Bau-bauan yang menenangkan. Contoh lavender lah. Yang boleh, saya tak tahu lah bau-bauan ni terpulang pada tuan-tuan lah. Bau-bauan ni penting. Contoh sekarang saya walaupun saya online bercakap ni lagi, saya sendiri pun akan pakai perfume kan. Sebab bila kita cakap ni, kita akan bau tu dia akan membuatkan kita lebih tenang dan selesa untuk cakap. Jadi ini antara kaedah-kaedah tuan-tuan yang boleh tuan-tuan lakukan. Allahuakbar. Terima
kasih Haji. Saya ingatkan Haji pasang diffuser tadi dah bagi ada aromaterapi malam ni sambil bersiaran kita. Apa pun, terima kasih banyak Haji untuk respon itu. Kejap lagi kita nak sambung lagi untuk bahagian yang selanjutnya jam 10 malam. Soalan rakan-rakan kita ada yang bertanya tentang macam mana nak uruskan anak-anak istimewa autism. Kejap lagi kita nak bersama untuk soalannya kita nak muka-mukakan. Jadi anda jangan ke mana, kembali selepas ini terbaru daripada Zaki Hanafi, Pendam. Mengejar bidadari, tak ku gelisah memilih yang terindah, tak ku meminta pendamping jiwa yang lebih sempurna. Engkau hadir membawa semangatmu, membara kau berikan cahaya irama. Ingin ku miliki namun tak berani, ingin ku luahkan tiada kekuatan, ingin ku berdoa, oh Tuhan satukan kami berdua. Engkau hadir membawa semangatmu, membara kau berikan cahaya irama. Andai bisa kau bawa dirimu ke syurga, namun Tuhan yang merahsia, adakah kita bersama? Engkau hadir membawa semangatmu, membara kau berikan cahaya irama. Andai bisa kau bawa dirimu ke syurga, namun Tuhan yang merahsia, adakah kita bersama? Buku baharu terbitan IKIM bertajuk Ahmad Ibrahim, Safiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, prolifik dan hebat dalam dunia perendangan Islam di Malaysia. Sumbangan ilmiah almarhum telah dibincangkan dalam pelbagai sudut, termasuk perbandingan pemikiran, keuangan dan perbankan, takaful, undang-undang murtad, keluarga, komersial, jenayah syariah dan wakaf. Hasil tulisan termasuk anak beliau sendiri, rakan-rakan seperjuangan dan bekas pelajar beliau yang amat mengenali kepribadian dan mengagumi pemikiran almarhum. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03 6204 6389 atau 03 6204 6388. Dapatkan sekarang.
Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Kemurnian Islam dalam masyarakat majmuk. Ya betul, dan kami bersama dengan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS yang juga merupakan ahli lembaga pengarah IKIM, iaitu yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Taufik Yap Yun Hin pagi ini ya. Islam is perfect but I'm not. If I make mistake, don't blame Islam but blame me. Exactly, sebab manusia itu bersifat berlupa, bersifat we are not perfect. Kan? Jangan kerana kita rasa kita perfect, maka kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Nah, this is not good actually. Sikap pemaaf itu merupakan sifat Nabi. Sebab itu toleransi itu Nabi tidak mendendam dengan orang yang buat jahat kepada dia. Rasulullah tak balas kejahatan yang dibuat orang lain dengan kejahatan, tapi dibalas dengan senyuman, kebaikan dan subhanallah dengan akhlak yang sangat mulia. Dan ini dia katakan akhlak itu dan kebaikan yang Rasulullah tunjukkan itu menyebabkan orang kasih kepada Nabi walaupun bukan Islam. Dan akhirnya apabila kebaikan itu masuk ke dalam jiwa hati kita, maka mereka kasih kepada Nabi dan mereka menerima tauhid itu sebagai pegangan hidup dia. Begitu indahnya Islam apabila kita memahami bahawa toleransi atau tasamuh itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam di negara yang mana komposisi penduduknya adalah berbagai kaum, majmuk dan perbezaan yang besar. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. 89.5. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya, bersama dengan saya Faiz Haji Osman, Ekspresi IKIM jam 10 malam, jam kedua untuk kita bicarakan segmen Dari Hati kita bersama dengan Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Ketika serangan panik menyapa yang kita bicarakan pada malam ini, kita nak terus Haji bersama dengan soalan rakan kita Haji. Rakan kita berkongsi macam mana nak cara untuk atasi panik ketika ianya berlaku. Katanya dia jaga anak saudara autism. Dia selalu menguji kesabaran saya. Kadang-kadang rasa nak menangis. Itu antara soalan rakan kita Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih buat yang berkongsi dan bertanya. Dalam menjaga anak-anak autism ni, tuan-tuan, dia tidak mudah sebab dia memerlukan perhatian yang tinggi. Kadang ada di kalangan anak-anak kita ni yang autism ni dia cergas, dia bergerak dengan pantas. Jadi akan jadi keletihan untuk caregiver. Jadi saya mohon dalam menguruskan saban harian tu memanglah mudah untuk saya katakan untuk mengurus dengan keadaan menerima bahawa yang diuruskan tu perlukan perhatian yang lebih. Tetapi dalam seminggu lah saya mencadangkan, seminggu mungkin ambil satu hari untuk berehat sebentar, serahkan kepada orang lain untuk menjaga, contoh. Sebab ini perlu, sebab untuk regenerate balik tenaga. Sebab dalam menguruskan anak autism ni, subhanallah, saya yakin tuan-puan pun tahu, pernah lihat kita punya selebriti yang berkongsi pengalaman seharian mereka menguruskan. Kesabaran memang cukup perlu tinggi. Kan bila anak-anak ni dah membesar, dia ada kekuatan. Jadi jangan, kita tak boleh salahkan anak-anak ni sebab mereka diuji dalam keadaan begitu. Dan kita juga diuji untuk menguruskan mereka. Tapi untuk caregiver yang menjaga, pertama saya bersyukur sangat-sangat kerana tuan-puan melaksanakan satu tugasan yang sangat mulia. Tetapi perlu pelihara dan jaga juga diri. Iaitu yang pertama tadi, kalau seminggu ada waktu untuk off sekejap, untuk re-energize balik diri. Yang kedua, perkongsian. Mungkin nak luahkan perasaan kepada support, circle support lah, yang boleh dipercayai, untuk meluahkan, berkongsi, bercakap, bercerita dengan mereka apa pengalaman yang dirasai, dilalui. Meluahkan mungkin ada emosi-emosi yang dirasai. Yang ketiga, pergilah bertemu dengan
kaunselor berdaftar, peguam psikologi dekat luar sana untuk mendapatkan bantuan secara profesional. Dan jangan yang keempat ni, jangan lupa juga untuk sentiasa menambah nilai ilmu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab nak menguruskan anak-anak ini, dia perlu kaedah-kaedah yang baru mungkin ada dibincangkan oleh pakar-pakar kita. Tapi yang support sistem circle tu sangat penting tuan-puan. Tuan-puan akan rasa lebih merasai kebersamaan, bahawa bukan tuan-puan seorang saja yang sedang menguruskan, tapi ada juga orang lain. Dan bila ada perkongsian begitu, nanti kita boleh pick up, kita boleh ambil contoh-contoh yang mereka berikan tu untuk digunakan dalam mengurus. Sekali lagi saya katakan terima kasih banyak-banyak pada caregiver yang sanggup menjaga, memelihara anak-anak yang Masya Allah. Inilah tatangan syurga kita nanti tuan-puan, yang sebenarnya mereka ujian, tapi sebenarnya ujian yang bernilai sebenarnya, yang nilaian itu. Dan kita sama-sama doakan tuan-puan dikurniakan kemudahan, ketabahan dalam menguruskan isu-isu seharian, insya-Allah. Allahuakbar. Terima kasih Haji. Kita nak raikan, ada soalan daripada sahabat kita yang hantar kiriman 2 minggu lalu. Haji bertanya berkaitan dengan dia seorang yang selalu rasa terlalu rendah diri bila berhadapan dengan orang dan mudah gugup serta panik bila keluar berseorangan. Tu nak menjawab soalannya Haji. Okey. Allah Saudara Muhammad, Saudara Muhammad, terima kasih buat yang bertanya. Ya, betul. Kadang-kadang kita gugup. Kalau macam saya sendiri pun, kalau nak berceramah Haji kan, 3 minit pertama tu memang akan ada perasaan gugup. Ni saya nak kongsi tuan-tuan. 3 minit pertama tu akan ada perasaan gugup. Jadi apa yang akan saya buat, saya akan selawat Saudara Muhammad, saya akan baca doa. Kemudian bila saya dah berdepan dengan audien, tak kisahlah 2,000 ke 1,000 orang tu, saya akan baca ayat-ayat suci Quran, kemudian dengan selawat. Dan subhanallah, kat situ saya punya gemuruh tu akan turun. Itu yang boleh saya kongsi. Tadi macam sahabat kita yang bertanya tu, mungkin dengan cara begitu. Dan yang kedua, bila jumpa dengan orang, jangan sentiasa letakkan diri apa aku nak kata, apa perlu aku buat tapi macam biasa, salam, tanya khabar. Dan kalau kita jenis yang pendiam, tak apa, diam. Cuma kalau ada perkara yang boleh kita sentuh dalam bidang kita yang kita kuasai, cakap. Jangan rasa terlalu merendah diri, dan kena bina percaya diri lah. Keyakinan diri ni perlu, dengan biasakan contoh kalau nak jumpa orang ramai, mungkin melihat kepada cermin, tengok cara sisi kita bercakap. Ini nak untuk kita bina diri. Haji dulu masa sebelum jadi DJ ada juga kan rasa gemuruh ni kan. Betul. Tapi dalam bila lama-lama kita lakukan, Haji dah rasa saya biasa. cakap dalam kereta banyak Haji. Itu contoh kan. Jadi begitu juga saya dan kita semua pun ada. Gemuruh tu semua ada tuan-tuan. Itu normal. Cuma jangan dikuasai rasa gemuruh tersebut sehingga kita tak berupaya lakukan sesuatu. Dan jangan pula rasa bila personality tuan-tuan sebagai personality introvert, yang jenis introvert ni tahu kan, pendiam, yang kurang bercakap, teruk. Salah tu. Kita bandingkan pula dengan orang extrovert. Bagusnya jadi orang extrovert yang bercakap itu. Tidak. Dan tak ada personality yang lebih baik daripada personality yang lain. Extrovert ke, introvert ke, sensing ke, judging ke, tak ada. Dan semuanya dia ada kekuatan masing-masing. Jadi jangan rasa rendah diri sampai, tak apalah introvert yang pendiam diam je. Tidak. Kan, cakap waktu perlu. Nabi ajar kita, subhanallah. Kan, cakap waktu perlu. Kalau kita rasa-rasa percakapan itu menyakitkan hati, mendatangkan lebih banyak kesukaran dalam komunikasi, mari kita diam. Tapi cakap waktu perlu. Dan jangan rasa orang sedang menilai. Biasanya bila kita rendah diri, kita rasa orang nilai kita. Tidak. Sebab tu yang penting cara kita kawal diri kita, pendiri diri kita ni sebenarnya membezakan. Dan bila balik nanti, satu harian balik rumah, cuba muhasabah. Hari ni tadi bila bercakap dengan kawan, aku cakap apa ya? Patut ke tak? Itu cara kita baikilah muhasabah tu. Esok kita ulang lagi. Jangan ulang benda yang sama.
Bila bercakap bermurak, okey kita kurangkan. Tadi aku macam over sangatlah gembira. Jadi esok kita kurangkan. Itu cara kita toning balik. Kalau ada kawan yang boleh percaya lagi bagus. Tanya, tadi macam aku borak-borak tu bagus ke? Jadi kita check and balance. Jangan, insyaAllah saya yakin perkara ni dia perlukan masa, tapi insyaAllah boleh diatasi. Okey? Allah. Saya terima kasih Haji. InsyaAllah kita nak berehat sekejap. Sekali lagi kita nak dengarkan lagu ini sebelum kita bersama dengan Haji untuk soalan selanjutnya daripada sahabat-sahabat kita. Jadi anda jangan ke mana. Haris J ini dia Save Me From Myself. About the consequences, I know that it's bad, it's better to wait, but sometimes I can't be selfish, and the only sound I hear is right now, and though my patience gets locked out, I know that it's wrong, and I wanna change, I need you here with me. Allah, so hard to break a pattern, but I see clear what's deep inside is the only thing that really matters. So tell me how to turn it around before my senses hit the ground, 'cause I know that it's wrong and I wanna change. I need you here with me. benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya, dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda. Dari hati kita ketika serangan panik menyapa. Bersama dengan bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Soalan selanjutnya, Haji, kita nak terus raikan saja pendengar kita berkongsi. Dia kata dekat sini, saya boleh dikatakan seorang yang cepat panik, terutama ketika sedang memandu. Apabila ada kereta lain yang tiba-tiba masuk ke lorong saya misalnya, secara spontan saya akan pulas steering kereta untuk elak. Pernah saya masuk ke longkang padahal bukan salah saya pun. Saya sering amalkan teknik pernafasan untuk bertenang. Tapi bila sesuatu jadi dengan tiba-tiba saya jadi hilang punca. Seperti melatah dalam perbuatan. Apakah ini akan memberi efek kepada jantung saya dan boleh cadangkan cara atasi keadaan ini dengan berkesan? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih buat yang bertanya. Dalam memandu ni, panic attack ni dalam mandu ni, antara punca dia boleh tengok balik. Mungkin ada sejarah dalam keluarga diuji dengan panic disorder, kena lihat balik ada tak. Kemudian ada tak signifikan stres dalam hidup yang pernah dilalui ataupun masih tak boleh moving forward lagi. Teringat-ingat waktu yang berkaitan dengan pemanduan, trauma misalnya. Jadi cuba jumpa kaunselor pada psikologi untuk tuan bincang dahulu keadaan tu. Tapi kalaulah sekiranya boleh dilakukan waktu bersedia, tuan bersedia waktu memandu tu untuk distract. Mana distraction boleh mungkin ambil gula-gula misalnya kalau makan. Jadi rasa kemanisan tu supaya, sebab bila kita memandu kita terus fokus memandu kan. Bila orang motong tiba-tiba kita terkejut. Jadi cuba contoh makan gula-gula. Yang kedua dengan muzik lah. Muzik yang mungkin yang sesuai lah dengan diri tuan-tuan, mungkin yang bersifat tenang kan, yang mendamaikan, yang zikir-zikir harian kan. Jadi cubalah kan, kalau saya ada klien saya Haji, ni kongsi sajalah pengalaman kan. Yang paling saya teruja, dia cerita dia seorang yang dia anxiety, dia tak diserang panic attack, cuma anxiety waktu memandu. Apa dia buat, dia kata pagi-pagi kalau dia keluar rumah, daripada dia keluar rumah dia masuk kerja pukul 8 pagi, dia tahu tempat dia nak pergi tu sesak sangat teruk. Jadi apa dia buat, dia keluar rumah jam 5.45 pagi. Dia akan subuh tengah jalan dan dia akan sampai kat pejabat 6.30 pagi. Awal kan, sedangkan dia masuk 8 pagi. Jadi dia kata kenapa, dia kata lepas dapat proses sesi kaunseling dengan saya, dia kata dia lah sendiri yang dia belum berubah untuk mengawal tekanan tu. Dia ubah, dia pergi awal, dan dia kata alhamdulillah selepas 3 bulan 6 bulan dia boleh get used dengan tekanan. Dulu dia rasa stres, anxiety, risau nak memandu waktu pagi dan waktu balik petang. Tapi ketika ini dia kata hanya waktu balik saja, pagi dah selesai dia kata. Tapi tekanan anxiety waktu nak bawa kereta balik tu, itu balik je lah yang dia akan rasa dan dia boleh kawal lagi. Jadi maksud saya tuan-tuan, cara kita distract, cara coping tu. Ini contoh tau. Saya tak kata semua kena ikut cara macam ni, tidak. Kemudian tadi saya kata 3 benda lah saya kongsi tadi kan. Dan dia kata pagi-pagi tu yang dia rasa seronok sebab dia dengar radio IKIM. Jadi tak terpulang. Mungkin ni cara dia tadi dengan muzik, dia boleh divert. Kemudian dia dengar perkara yang menenangkan diri dia waktu memandu. Jadi ini perkara yang distraction lah yang boleh kita buat. Dan jangan lupa untuk bernafas, mengenal pernafasan. Kadang-kadang kita refleks dengan apa yang berlaku. Orang masuk tiba-tiba, ada orang dia marah terus, dia kejar. Dia bukan kadang dia tak nak buat pun, tapi dia nak lepaskan tu, dia cara dia buat jadi cuba kawal, tenang. Untuk kita katakan yang berlaku ni dah berlaku, kawal. Tak perlu agresif. Contohlah. Dan kalaulah terpaksa rasa tadi macam dia kongsi, sahabat kita kongsikan tadi sampai masuk ke longkang mungkin perlu untuk berhenti sebentar kereta, berhenti je tuan-tuan. Jangan rasa paksa diri pula. Perlu berhenti sebentar, ambil masa, rehat dulu, minum air dan sebagainya untuk tenangkan diri. Dan
ini antara perkara lah yang dilakukan, dan antara treatment dalam menguruskan ini adalah dengan ada seseorang lah dekat samping. Tapi kalau sukar tu payahlah sikit kan, supaya dapat mengawal panic attack ketika mana berlaku. Dan jangan lupa untuk berjumpa mental health professional lah untuk bantu. Tadi saya katakan jumpa dulu kaunselor, buat talk terapi. Kemudian nanti kalau kaunselor kata okey, pergi ke peringkat seterusnya, jumpa klinikal psikologis, atau seterusnya jumpa psikiatris. Jadi antara proses-proses atau peringkat-peringkat yang dilakukan. Dan hati-hati tuan-puan dalam memandu ni, jangan pandang enteng anxiety ataupun panic attack ketika memandu. Itu boleh jadi trigger lah waktu kita mandu. Berhati-hati lah. Allah. Terima kasih Haji untuk respon itu. Soalan sahabat kita selanjutnya di WhatsApp, dia bertanya, adakah perlu kita ambil ubat psikiatrik prescribe untuk kita atau cukup sekadar tambah baik amalan dan ibadah kita? Katanya saya kehilangan suami 3 tahun lepas. Doktor suggest ambil ubat dan jumpa kaunselor for grieving. Pendapat doktor, maybe saya tak ambil masa untuk sedih dan accept apa yang berlaku kerana terlalu sibuk uruskan anak-anak. Dah 3 tahun, ingatan saya dah datang sikit-sikit pada hari kemalangan. Sebelum ni saya tak ingat langsung apa yang kami bualkan atau apa aktiviti kami masa kejadian, dan katanya ini lagi menyedihkan dia. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih puan atas perkongsian. Kami tak dapat nak memahami, tapi kami cuba untuk memahami apa yang puan lalui, rasai, dan benarlah apa yang doktor puan katakan tersebut. Dapatkan rawatan, sesi kaunseling bersama kaunselor, berdaftar, sebab dalam proses rawatan ni dia ada 3 lah. Yang pertama ubatan, yang kedua psikoterapi ataupun kaunseling, yang ketiga secara Islamik. Jadi kalau ubat ni dia ada jenis-jenis ubat pula, yang doktor puan sebutkan tadi. Dia ada antidepressant, dia panggil escitalopram, dia ada benzodiazepine ataupun ubat tidur lah, atau ubat penenang. Tetapi sebelum tu tadi saya katakan jumpa dulu kaunselor, buat sesi kaunseling untuk penerokaan. Ini penting sebab nak mencari punca, nak memastikan apa yang grieving yang puan rasai lalui itu diluahkan, tapi dengan struktur, dengan bantuan profesional. Itu mustahak dan penting. Sebab dan melalui psikoterapi atau kaunseling ni, dia akan membantu sebagai satu rawatan yang faktor penolak. Kalau kita mengharapkan kaedah psikoterapi kaunseling pun, kalau dah sampai satu peringkat, dia perlukan ubat. Jadi tanyalah kepada kaunselor tersebut, dia akan merujuk tuan-puan ke psikiatris lebih lagi untuk mendapatkan ubat misalnya, sekiranya perlu, tak semestinya. Kemudian pada peringkat lain, macam puan katakan tadi, sampingan, dapatkan 2 rawatan dulu, barulah pergi kepada peringkat rawatan Islamik. Contoh Quran, memahami konsep kematian, bahawa kematian tak dapat dielakkan, dan itu antara contoh lah yang boleh dilakukan. Dalam kehidupan tuan-puan, kita perlukan keseimbangan. Jangan kita menolak teknologi, sains, seolah-olah tak mengikut neraca agama. Islam tak menolak teknologi, itu kena faham. Kita tolak ubat, kita tolak faktor sains, tidak. Islam ni bergerak seiring, malah lebih maju lagi daripada apa yang daripada sains. Cuma kemajuan itu yang bagus dalam agama kita, dia ada dasar, dia ada halal haram, itu yang bagus. Jadi jadilah orang yang memahami. Jadi dalam dapatkan rawatan ubatan tu, dia macam-macam lah. Antidepressannya dia macam-macam, dia Zapro, sertraline, dia punya ubat tu kan, Alprazolam, macam-macam, Xanax, ubat-ubat dia macam-macam. Cuma tadi pergi dulu belajar dengan psikoterapis dan kaunselor. Mereka akan didik, ajar tuan-puan dengan breathing teknik, cara pernafasan. Tadi saya katakan muscle relaxation tadi kan. Kemudian kita akan gunakan kaedah CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ada juga family psychoeducation. Dan peringkat seterusnya dalam agama, baca Quran, fahami konsep tadi kematian, dan
kadang-kadang kita perlukan pakar psikologi yang dalam bantu kepada pakar psikiatris. Sebab tu saya katakan kaunselor, psikologi, psikiatris dia saling bergandingan dalam merawat. Jadi 3 perkara ni saya harap puan dapat lakukan satu persatu, hadapi, dan saya yakin insya-Allah ini sebagai satu cara untuk puan berasa lebih tenang nanti untuk menghadapi situasi bersama anak-anak, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya terima kasih Haji untuk respon sahabat pendengar kita. Itu antara kesempatan yang kita ada untuk kita raikan pada malam ini. Bicara kita tentang dari hati ketika serangan panik menyapa ini. Sebelum kita berakhir, sikitlah saranan dan pesanan Haji dalam kita berhadapan dengan situasi pandemik ini, tambah pula kita dengan menggunakan teknologi. Sebab buat kerja dekat rumah semua orang pun perlukan teknologi. Ada setengah orang tak boleh nak adapt dengan kelajuan internet yang sering mengganggu, pun satu masalah juga pada mereka. Ada lagi dengan bagaimana nak uruskan anak-anak. Ada sahabat kita bertanya, Haji, dia kata bagaimana nak uruskan seorang cikgu, bagaimana nak menguruskan parents yang kerap mengeluh dengan work from home ini. Bagaimana pula situasi itu berlaku. Jadi sedikitlah pesanan Haji kepada semua kita. Ini suasana yang perlu kita terima hari ini. Kenyataannya ia sedang berlaku dalam hidup kita. Pandemik COVID-19 ini pasti kesan emosi dan juga mental kita akan terjejas juga ekoran pandemik ini. Jadi sedikitlah pesanan Haji untuk kita tenang dan terima ketentuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Masya-Allah. Terima kasih. Tadi yang pertama cikgu tadi kan, tuan-puan dekat luar sana, siapa pun, bidang kerja apa pun, masing-masing ada kompleksiti tugas yang berbeza. Kesukarannya tu berbeza. Ada yang waktu dia tinggi, ada waktu dia sederhana, waktu rendah. Dan jangan sekali kita katakan kerja ni senang, kerja itu senang. Tidak. Semua orang kerja tu ada kesukaran dan kesusahan. Dia bergantung pada peribadi. Nah, kita akan selesaikan satu beban dalam hidup kita, iaitu tidak membandingkan kerja orang lain dengan kita. Itu dah selesai dah satu perkara. Jadi cuba ke arah itu. Tak kisahlah siapa pun kita. Dan waktu ini, saat ini tuan-puan, adalah waktu untuk tak salah untuk kita merasa gundah gulana, untuk kita rasa sedih, untuk kita rasa panik, untuk kita rasa kerisauan. Tak salah. Terima rasa emosi tuan-puan itu. Cuma ia perlu diurus, bagaimana saya katakan tadi, dengan kaedah-kaedah tadi. Dan cuba kita tengok, fikir, renung balik. Waktu kita buat satu-satu benda Haji, kerja, Haji selalu menulis kan. Saya. Haji baca hasil Haji punya tulisan dekat keluar surat khabar sebenarnya seronok kan. Dan cuba fikir waktu bila Haji menulis tu, mesti waktu yang ceria, tenang kan. Tapi tenang dan ceria tu pasti diganggu juga. Mungkin bising kan, due date lain datang. Tapi hasilnya jadi, subhanallah. Anak-anak kita, adik-adik kita yang belajar kat universiti, hasil kerja assignment kan, kerja tugas, bila dapat markah, tak sangka dapat markah full mark, 10/10. Sedangkan kerja tu mungkin contoh last minute kan? Tapi kenapa dapat? Sedangkan nak mula tu susah kan. Tapi Masya Allah, sebab apa? Sebab adanya penolakan, tekanan. Subhanallah, ini yang juga kita hadapi lalu hari ini. Dan faktor yang memang betul berbeza. Dan sebenarnya inilah saat dan waktunya untuk kita bermuhasabah. Betapa ujian-ujian ini sedang cuba Allah beri isyarat untuk kita bersedia untuk pada masa akan datang dan masa hadapan. Inilah mungkin waktu dan saatnya untuk kita bertalaku dekat tika dan sejadah, menilai dekat mana kita nak bawa ahli keluarga kita hari ini, dan diri kita sendiri misalnya. Dan jangan tunggu-tunggu untuk sampai waktu tuan-puan, tapi waktu inilah untuk kita bermula. Ada tanah sedikit dekat luar sana, tanamlah apa yang ada. Mana untuk hasil yang mungkin akan kita tuai dan petik nanti. Itulah masa yang kita lakukan. Jangan alihkanlah kesedihan tu dengan kegembiraan, dengan melihat dan menilai, kita lalui. Kalau hati kita baik, wajah kita pasti akan sentiasa cantik. Jadi selain menguruskan diri dengan keluarga kita juga, tanyakan khabar ibu ayah kita kat kampung, misalnya adik-beradik kita, sahabat andai kita, apa yang sedang mereka lalui, jiran-jiran kita kan. Jadi dengan semua orang berbuat baik ni, rasailah kelegaan hati kita nanti. Sekali lagi saya mohon ampun dan maaf kepada semua
yang mana diuji dengan kesedihan, Allah angkat dan digantikan. Baca dah doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis kan. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafata ain. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, wahai Tuhan yang Maha Berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku tahan, kan? Aku mohon pertolongan. Perbaikilah urusan aku dengan pertolongan, dan jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Dan mudah-mudahan tuan-puan, kita sentiasa bersedia untuk melipat gandakan usaha kita dalam menjadi hamba Tuhan. Wallahu a'lam haji. Selamat semuanya insya-Allah. Amin, insya-Allah. Terima kasih banyak Haji untuk bicara kita pada minggu ini. Tajuk kita ketika serangan panik menyapa. Insya-Allah kita akan berjumpa nanti. Saya kira tarikhnya November nantilah insya-Allah. Kita doa apa pun yang kita lalui saat ini, semoga urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun urusan emosi yang sedang melanda kehidupan kita hari ini, yang kita sedang berperang dengan emosi kita sendiri, semoga Allah berikan ketenangan, kesabaran, kekuatan untuk kita menghadapinya. InsyaAllah kalau berat rasanya, semoga Allah hadirkan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi insyaAllah. Sekali lagi terima kasih banyak Haji untuk kesempatan kita pada waktu ini. Selamat bertugas Haji. Saya percaya banyak pastinya panggilan-panggilan telefon yang perlu diraikan ekoran pandemik ini. Semoga dipermudahkan urusan Haji dan juga sahabat-sahabat membantu meringankan beban saudara-saudara kita dari segi emosi mereka ini. InsyaAllah kita jumpa nanti Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat rakan-rakan saya teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islam ini Afgan pada muka bersujud. Selain hanya nama-Mu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu, saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sudi aku bersujud.
sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Buku baru terbitan IKIM bertajuk Ahmad Ibrahim, Safiah Pemikiran, Sumbangan dan Ilmiah, mengisahkan kehidupan almarhum Profesor Ahmad bin Muhammad Ibrahim yang berkredibiliti, prolifik dan hebat dalam dunia perendangan Islam di Malaysia. Sumbangan ilmiah almarhum telah dibincangkan dalam pelbagai sudut termasuk perbandingan pemikiran, keuangan dan perbankan, takaful, undang-undang murtad, keluarga, komersial, jenayah syariah dan wakaf. Hasil tulisan termasuk anak beliau sendiri, rakan-rakan seperjuangan dan bekas pelajar beliau yang amat mengenali kepribadian dan mengagumi pemikiran almarhum. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 03-6204-6388. Dapatkan sekarang. Masjid-masjid di Makkah. Antara masjid yang ada di Makkah termasuklah: pertama, Masjid Ar-Raya yang terletak di utara Makkah dan di sebelahnya terdapat sebuah menara yang dikenali sebagai Menara Abu Sama. Rasulullah SAW dikatakan pernah mendirikan salat di masjid ini. Dikatakan juga bahawa masjid ini dibina oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Perluasan masjid ini disempurnakan pada tahun 1404 Hijriyah. Kedua, Masjid Al-Mukhtaba yang terletak berhampiran dengan tempat kelahiran Rasulullah SAW di Suqul Lail. Diceritakan bahawa Nabi SAW pernah bersembunyi di dalam masjid ini daripada kaum kafir Quraisy. Pada bulan Rabiul Awal, banyak orang datang menziarahi masjid ini sebagaimana mereka menziarahi tempat-tempat yang lain. Ketiga, masjid yang tidak bernama. Masjid ini terletak berhampiran dengan semenanjung Tanah Arab menurut suatu pendapat, iaitu di kawasan Tanah Rendah, Kota Makkah. Rasulullah SAW dikatakan pernah menunaikan salat maghrib di sini dan ini tertulis pada 2 buah batu yang terdapat di situ. Keempat, Masjid Ibrahim Al-Qabsi yang terletak di Jabal Abu Qubais. Kelima, masjid yang dinisbahkan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang terletak berdekatan dengan Telaga Majin. Masjid ini dikatakan merupakan sebahagian daripada rumah Abu Bakar yang dikenali sebagai Darul Hijrah. Dari rumah inilah Abu Bakar keluar semasa berhijrah ke Madinah. Terdapat beberapa buah masjid lain yang terletak di luar kota Makkah. Antaranya ialah Masjidul Bai'ah atau Masjidul Jin. Diceritakan bahawa golongan jin telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW di masjid tersebut. Sebuah lagi masjid ialah Masjidul Ijabah yang terletak di laluan perjalanan orang yang berkunjung ke Mina. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga kepada semua yang dah pun ikuti siaran dari hati tadi. Semoga apa yang kami bawakan kepada anda memberi manfaat terbaik buat semuanya, insya-Allah. Semoga Allah bantu kita untuk sama-sama, semoga emosi kita stabil, semoga emosi kita tenang dalam apa jua permasalahan yang kita hadapi. Semoga diberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Dan pelbagai lagi perkongsian menarik. Jam 11 nanti kita ada segmen satu bicara. Kita juga ada siaran ulangan drama Nur Hikmah. Kejap lagi lah saya kongsikan perinciannya. Ini pesanan oleh Tenaga Nasional Berhad untuk cara kita, terutamanya bila kawasan-kawasan yang dalam PKPB masa diperuntukkan di rumah lama berbanding di pejabat. Memang tak ada yang ke pejabat pun sebab dah kena kerja kat rumah dan belajar pun dekat rumah.
Jadi ini antara saranan yang diberikan oleh TNB untuk memastikan pengurangan ataupun penggunaan bil atau penggunaan elektrik secara bijak. Okey. Katanya matikan suis apabila selesai mengecas dan pastikan lubang edaran tertutup. Udara tertutup rapi ketika menggunakan pendingin hawa. Antara panduan dikongsi Tenaga Nasional berhak bagi menjimatkan penggunaan elektrik kediaman sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat TNB menjangkakan penggunaan elektrik sepanjang PKPB meningkat daripada kebiasaan kerana lebih banyak masa dihabiskan di rumah. Dan katanya dalam kesibukan bekerja atau belajar secara maya, banyak peluang yang boleh diambil bagi menggunakan elektrik secara berhemah dan mengelakkan pembaziran. Katanya matikan suis komputer dan cabut suis selepas selesai menggunakannya. Pengguna juga dinasihatkan menggunakan kipas bagi membantu menyejukkan hawa bilik supaya suhu pendingin hawa dapat dilaraskan lebih tinggi. Bersihkan penapis pendingin hawa bagi memaksimumkan proses penyejukan. Elak cuci pakaian gunakan air panas, melainkan sekiranya perlu, dan menggunakan mesin basuh dengan muatan penuh. Bagi mereka yang menggunakan ketuhar elektrik, elakkan daripada kerap membuka pintu ketuhar ketika memasak. Itu antara yang disarankan oleh Tenaga Nasional Berhad dalam kita memastikan penggunaan elektrik kita dengan bijak. Dan pastikan katanya masak pelbagai hidangan serentak juga boleh turut menjimatkan. Pengguna boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai kaedah penggunaan tenaga yang berhemah dan jimat dengan melayari pautan www.mytnb.com.my. Semoga bermanfaat apa yang dikongsikan info oleh Tenaga Nasional Berhad ini. Gunakanlah elektrik dengan berhemah dan insyaAllah agar kita jadi pengguna yang bijak lah, kan? Okey, jom sama-sama dengarkan gandingan Dayang Nur Faizah dan juga Datuk Ramli Sarip. Ini dia Musafir Rindu. Hujan malam menambah resah, hati sepi sejak kau tiada. Semakin hari semakin rindu, biarpun badan terpisah jauh. Bagai patah tak tumbuh lagi,
FM. Kunci kereta, beg duit, telefon bimbit. Okey, dah cukup semua. Jom keluar. Belum lagi, terlupa pula pelitup muka dengan hand sanitizer. Ingat, pakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam dan sesak serta di dalam pengangkutan awam. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. Jadilah warga negara yang prihatin dan patuh kepada SOP dan arahan kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Malaysia prihatin, kita jaga kita. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita bekerjasama tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Aturkan dia dan benarlah di setiap iman, dan inilah hakikat suratan cintaku di sini bersama selamanya. Sabar
campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kobo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. 102.7 FM di Negeri Sembilan. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dan waktu ini apa pun yang sedang anda laksanakan, semoga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah buat kerja sekolah ke, adik-adik Faiz dah selesaikan minggu ni, cuti 2 hari ni, manfaatkan masa anda sebaiknya di rumah bersama dengan sesi keluarga lah. Okey. Dan kalau yang di luar kawasan PKPB, yang dalam kawasan PKPP, sekiranya tiada urusan penting untuk anda berada di luar, sila kekal berada di dalam rumah masing-masing untuk kita mengelakkan penularan jangkitan wabak COVID-19 ini, okey? Dan semoga dimudahkan urusan anda semua, okey? Yang merancang untuk melakukan aktiviti fizikal hujung minggu ni, setengah orang suka berbasikal ataupun sekarang ni berbasikal adalah trendnya, ataupun jogging, lari, hiking kan. Okey, patutlah pada penjarakan fizikal ketika melakukan aktiviti kecergasan ataupun aktiviti fizikal ini, antara jarak fizikal yang selamat ketika beriadah ataupun bersenam di tempat awam. Kalau anda berjalan, pastikan jarak anda 5 meter bersama dengan bila dengan orang lain tu. Berlari dan juga berbasikal secara santai, jaraknya 10 meter. Berbasikal secara laju, jaraknya 20 meter. Dan disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan juga, itu antara saranannya. Dan dimaklumkan tidak perlu pakai pelitup muka semasa bersenam ataupun buat aktiviti fizikal anda, okey? Boleh laksanakan aktiviti fizikal, tiada halangan. Tapi patuhlah kepada jarak fizikal yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan ini, insya-Allah. Okey, jom kita nak teruskan lagi perkongsian. Selepas ni jam 11 ada macam-macam. Kita ada satu bicara dan istimewa Maulid Rasul sempena Rabiul Awal ini. Karya panjang akan kita bicarakan dalam santun bicara jam 11.30 malam. Dengarkan dulu daripada Hafiz Hamidun, Derita Dunia.
hiburan mendidik jiwa hanya